9 tahun tak buat. Dia punya set menunggu tu beratus ribu set. Saya tunjuk kat sini beratus ribu set. Bayangkan kalau ada dalam sistem saya pun, saya tak nak ramai. Saya nak 6 orang je yang nak ikut dengan saya. Yang betul-betul saya boleh bantu. Contoh, kan? Bayangkan, anda dekat sini, ada yang jenis yang bawah set menunggu ni 10,000 set. Dia tak mau gerak pun langsung kaki sebelah sini. Apa jadi? Dia tak nak gerak sebelah sini. Sini dah 1,000 set. Sini dia tak gerak. Apa jadi? Saya ni tak pandai sangat menulis ni. Saya suka conteng je. Dia cuma gerakkan satu sini je. Adakah masalah? Sedangkan orang lain terpaksa buat 2 kaki kiri kanan. 2 kaki kiri kanan. Sedangkan dia ni, kita dah bagi 10,000 set di sini. Tetap tak nak bergerak. Apa yang anda boleh buat dekat sini? Satu, minta tangkal air. Minta dapat air semangat balik semula. Boleh? Maksudnya dapatkan semangat balik, set balik apa tu semangat bersama dengan orang-orang yang positif, masuk kelas. Even kalau saya pun kadang bila dah down, saya cuma tengok muka Datuk je. Datang balik aura. Bila rasa dah down je, pergi HQ. Janganlah jadikan alasan anda jauh ni tak dapat pergi HQ satu alasan. Tidak. Cari jalan. Saya pun 2 tahun dulu tak dapat keluar, suami tak bagi. Ingat, saya boleh sampai ke tahap ni ke? Semua orang ada masalah. Okey, cari jalan. Minta pandangan orang yang berpengalaman. Okey, soalan lain? Aku dah jadi itulah. Mek nak bercakap, bukalah mikrofon. Kongsi apa yang you all nak cakap. Saya dah habis dah. Saya punya presentation dah habis dah Okey. Okey. Okey, Cecilia. Okey. Okey, ada siapa nak soal lagi? Orang Sarawak. Itu adalah keahlian kita nak mencari partner 6 orang seumur hidup. Kalau anda tak dapat cari 6 sederap, cari seorang 1 bulan pun tak apa. Cari 2 orang pun tak apa. Anda grow je yang 2-2 tu. Dia ada konsep. Okey, saya ni, sebenarnya saya dah habis Saya dah habis. Tapi kalau saya penat, saya bagi tips 5 method saya. Okey, dah halang-halang kan? Saya akan ajar sekali. Ada 5 method tau. 5 method nak closing. Kalau siapa nak. Cuma ini cara saya lah. Siapa nak pakai. Siapa yang nak undur diri, saya boleh lepaskan ada diri. Siapa yang nak kekal bersama saya boleh bagi tips sedikit ni. Contohlah, dalam closing, yang 6 itu adalah fast start. Fast start. Okey. Iaitu anda cari orang yang betul-betul. Anda tak nak buang masa dengan orang yang banyak alasan. Anda perlu cari 6 orang yang betul-betul. Sebab penat tau. Sebab tu kata Datuk, you nak jaga 60 orang ke you nak jaga 6 orang? Untuk pengetahuan di bawah jaringan saya lah. Saya tak bohong lah. Di bawah saya ada 7,500. Anda fikir kalau 7,500 tu, anda rasa nak jaga macam mana? Sedangkan dalam 1 hari kita ada 7 hari je. Dalam 1 minggu kita ada 7 hari je. Ini pun nak tunggu Jumaat tu. Allah, terlepas Jumaat. Allah, terlepas Jumaat. Tak cukup Jumaat kami. Tak cukup Sabtu kami. Tak cukup hari Ahad kami. Bergile-gile. Kejap kan nak fikir kat Miri. Kejap kan nak fikir kat Kuching. Kejap kan nak fikir kat Utara. Sebab tu, anda yang baru bermula ni, selagi anda tak jumpa 100 orang, dalam 100 tu, mungkin anda baru jumpa 1 bintang. Anda baru jumpa 1 bintang. So, selagi anda tak jumpa 100 orang, jangan cerita dengan orang, saya tak jadi. Dan jangan bagi tahu orang, bisnes ni tak jadi. Tanya balik dengan orang tu, saya dah melabur 2380, saya dah melabur 2310. Tanya dia balik, dia tahu tak potensi, berapa jenis bonus, dia tahu tak berapa package, dia tahu tak itu ini itu. Kalau dia tak tahu, maksudnya dia tiada siapa-siapa. Maksudnya dia kena bermula dari bawah. Okey, apa pun bisnes, nak buat burger pun kena tahu macam mana nak goreng burger, macam mana nak buat daging tu jadi sedap. Sama juga dengan kaedah kita. Cuma kaedah RFG World ni, dia punya sistem sangat-sangat transparent. Ya, sangat-sangat transparent. So, dia tak ada hidden issue. You kena faham kat sini. Datuk buat kerja, syarikat, company ni cuma dapat
10% daripada 100% tau. Dia bagi keuntungan kepada kita 90%. Datuk cuma ambil 10% je daripada keuntungan bonus kita. Tapi apa yang kita nampak kat sini, siapa yang lebih teruk bekerja kat sini? Lebih agresif bekerja. Adakah kita atau Datuk? Kita masih boleh tidur, kita masih boleh bercuti, kita masih boleh, sedangkan Datuk tak ada lagi cuti. Sekarang ni dia berada di Kupang, dia berada di Lampung, dia berada di Yogyakarta, dia pergi ratakan Indonesia. Kalau kita kata Datuk kaya, Datuk kalau kaya dia dah lama dah. Dia kalau boleh dia bungkus dah RF3 World ni. Kalau dia tak fikirkan kita, dia pergi Indonesia tu sebab dia nak naikkan nama RF3 World ni, dia nak kita nampak RF3 World ni berprestij. Kita boleh cerita dengan orang. Tapi yang buat kerja siapa? Dia ke kita? Dia. 10% dia dapat. Tapi bagaimana 10% tu bolehkan dia jadi kaya macam tu, semangat macam tu? Dia melihat di luar kotak. Dengan RM10 satu set dia dapat tu, bayangkan populasi penduduk Malaysia ni 33 juta. Kalau satu isi rumah, satu keahlian, satu orang, repeat order RM10, darab dengan 30 juta, 33 juta, berapa Datuk dapat sebulan? Kita yang UB bonus ni nak servis pun, aduh, bergaduh-gaduh. Kau dulu. Lama-lama tak ada seorang pun servis group info. Lama-lama tercengang je orang kat dalam grup tu. Mana lagi ni yang buasir tak nampak, yang resdung tak nampak. Okay, dah macam anak murid aku dah kat sini dah. Ni cikgu marah dah ni. Alright. Okay, ada soalan untuk orang baru. Okay, ada orang baru sini nak tanya soalan. Minta maaf saya ni kadang nak share sikit. Ni masuk G4, G5. Okay, soalan-soalan. Kalau tak ada, kita boleh tutup dah pukul 11.30. Saya sebenarnya tak nak ambil masa yang lama. Alright, ada soalan tentang produk? Ini dah bebas nak tentang produk ke, nak tentang... Okey, jadi lambat sikit lah kan. Saya buat sendiri tapi lepas dengar ni terbakar sikit. Wow, betul Wak Lan. Buat Cik Wak Lan. Wak Lan lelaki, saya ni perempuan. Saya kalau nak keluar ni minta izin suami. Nak uruskan anak-anak. Wak Lan lelaki. Lepak kedai mamak pukul 3 pagi pun bini tak tanya. Yang penting balik bawa duit. Pergi Wak Lan, orang lelaki. Jangan risau. Orang lelaki lagi muda. Cuma tadi ilmu kena ni. Bila kita nak cakap dengan orang ni, muka mesti confident. Orang tak tahu apa yang kita tak tahu. Jangan kita bagi tahu apa yang kita tak tahu. Memanglah kena. Betul tak? Kita kena cakap apa yang kita tahu je. Kita cakap apa yang kita tahu. Kalau kita cakap, upline aku cakap tadi, alamak semalam upline kita boleh ingatkan skrip dia. Tak boleh, jangan. Kita cakap je apa yang kita faham. Alright? Alright. Oh ya, Cik Zainul. Okay. Siapa lagi nak tanya? Ini rezeki tau. Saya ni last minute sebenarnya buat kelas ni. Saja je, tak ada kerja kan. Soalan. Ustaz Muaz. Ustaz, ni tengok kita punya Ustaz ni pandai merawat orang. Ustaz ni duduk, mana Rawang kan Ustaz? Dia Shah Alam. Ustaz Muaz. Tak, sekarang dah pindah dekat. Boy, semenjak dah berbini. Dah beristeri. Dah dekat Pening. Okey, alhamdulillah. Boleh. Okey, nanti slide tu siapa nak bolehlah nanti buat gitu. Ada video-video tu boleh. Kalau siapa nak video-video, minta pada upline masing-masing Macam video tentang office tadi, office, video tentang anugerah, boleh minta pada upline masing-masing. Boleh tunjuk pada prospek, tak payah tunjuk banyak-banyak, ada benda-benda lain. Okey, boleh dapatkan video tu daripada upline masing-masing. Macam Kak Lin ada, macam Raihan ada, Puan Mini ada. Ada. Di dalam grup saya pun saya dah sharekan semua video-video tu. Tunjukkan video tu bahawa itulah kemegahan yang Datuk. Datuk bukan buat benda tu untuk diri dia sendiri Kalau dia nak buat diri dia sendiri, dah lama dia bungkus syarikat ini, dia buat benda lain. Tapi alhamdulillah. Sebab apa? Misi nak melahirkan 400 jutawan tu belum capai. Sebab tu kalau orang tanya, tak lama lah bisnes ni bungkus. Bisnes orang Melayu, tak lama dia bungkus.
sebab tu cakap tadi, misi utama, sebab tu kenapa dia letakkan misi utama dia 400 jutawan. Dia cabar diri dia, selagi dia tak dapat lahirkan 400 jutawan, selagi itu dia akan berjuang. Walaupun orang Malaysia tak pandang bisnes ini, you tengok sekarang, dia pergi Indonesia, berehat ke Malaysia, tak sampai seminggu, pergi lagi Indonesia. Berapa banyak pulau dekat Indonesia, sekarang you tengok, dia dapat ramai star-star network di sana. Dan you kena faham, di Indonesia, di India, pendapatan utama mereka, profession utama adalah networker. Kena faham Networking ni di India dan juga Indonesia adalah pekerjaan utama yang menjana pendapatan ekonomi di sana. Sedangkan di Malaysia orang berharap makan gaji. Orang makan gaji. Sebab itu kenapa kita nampak bisnes networking ni macam anjing kurap. Tapi sebenarnya tidak. Saya sendiri pun nampak macam tu. Tapi bila saya dah masuk dalam industri ini, ya Allah, banyaknya ilmu, banyaknya kerja anda kena buat. Ya, banyak kerja anda boleh buat. Sampai sebenarnya, kalau cuma tadi kita lah yang manage kita punya masa. That's why business ini dia penuh dengan freedom of money, freedom of time, enjoy the moment, enjoy the process. Kena berkawan dengan semua orang. Baik. Siapa nak berundur diri dulu tak apa. Sekarang saya edisi membebel. Bagi tips. Yang tadi okey, yang tadi dah selesai siapa yang dah tu tadi boleh selesai. Ini saya kongsi sedikit tentang pengalaman saya. Right. Okay. Okay, siapa nak share dekat sini? Siapa nak share? Kak Lin share. Kak Lin share. Okay, saya nak kenal kat sini. Puan. Okay. Saya nak Kak Lin share sedikit. Kak Lin ni bukan orang yang biasa-biasa. Dia merupakan seorang ahli korporat juga di bawah di dalam sebuah syarikat JLC. Ya. Kalau you nampak ada satu posting tu bersama buah kegle Africana, itulah dia. Dekat Afrika. So kita dengar. So Kak Lin ni merupakan district stokis di Kuala Lumpur. So kita dengar sedikit pengalaman beliau, apa pendapat beliau selama beliau berada di RFQ World ni, sedikit pandangan sebagai seorang profesional yang dulu bekerja di tahap yang profesional, tak nampak bidang-bidang macam ini kan. Jadi bila bergelumang dengan orang-orang yang pelbagai watak macam-macam, so minta share sikit Kak Lin. Kasih. Bergelumang Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Wah, baguslah, 11.30 dah semua orang tak tidur lagi. Ni mesti hyper ni. Okey, perkongsian saya bermula daripada 2018 ya. Bukan saja-saja, tetapi masa tu ayah saya memang kena setiap hari kita kena spend lebih kurang 2,000, 3,000 termasuk konsultansi. Itu spend dekat Ampang Puteri. Masa tu memanglah kita tak ada satu cara ataupun satu kaedah untuk baiki. Memang gout ni memang tak ada ubat ya. Dia hanya akan suppress dan dia akan hanya menolong orang tu jangan sakit. Bahasa kasar dia lah, bahasa pasar ya. So kadang-kadang kita akan spend dalam masa 6 bulan, 7 bulan sekali, kita spend lah 20,000, 30,000. Itu pada orang yang ada duit untuk abah kan, untuk ayah. Kita tak kisah, okey? Tetapi selepas kita jumpa RFG World yang mana semasa tu ayah saya memang teruk dekat hospital. So tak habis lagi, masa tu saya ingat lagi, saya dekat Setiawangsa. Kawan baik, neighbor saya kat belakang, Kak Lin, jom kita ada buat presentation nak saja-saja. So saya pergi tak sampai 5 minit, belum pun discuss pasal produk, tetapi saya tahu kalau salah satu produk tu direka bentuk ataupun dicipta oleh doktor, memang bagus. Ada sijil sah KKM, memang bagus. Alternatif
kita tak kata kita stop ubat, tetapi alternatif. So bila dia kata 2,310, lah 2,310 saja. Okay, so kenapa saya kata lah? Sebab masuk hospital satu hari 2,000 ke 3,000 saya kena bayar. Yang kaya hospital. Okay, yang ini belum habis bercerita, saya kata okay tak apa, I invest 2,300. Okay, saya guna kepada abah saya yang masa tu teruk sangat-sangat, dia dah bengkak, kaki dia macam buntut ya. So memang dah bengkak. Dia sapu, after 6 days, kecut. Okay, so kata, oh ni apa pula ni. Masa tu memang fikiran tetapi boleh mengecutkan bengkak. So masa itulah saya kata alright, dalam masa 5 hari tu dah habis produk tu dalam 6 bekas ya. So my father guna macam lotion sikit lah. So kita tutup mata. Sebab satu kotak tu 170 je ataupun masa tu 165 sebab dia dah jadi member kan. Okay, tutup mata. Tetapi dia punya keberkesanan, pendekkan cerita, keberkesanan dia, abah saya tak rasa sakit. So dia kata dia punya muscle tu relax. Dia tak rasa pedih, tak rasa apa-apa. So within a week dia memang jumpa doktor terkejut. Doktor cek darah sebab orang selalu kena gout ni memang setiap kali rawatan jumpa doktor akan cek darah. So kalau biasa siapa yang pernah buat rawatan dekat Ampang Puteri tu, dia kalau cek darah tu Ampang Puteri tu sebab dia nakkan charge lebih daripada RM500 kan for every nak benda lah. So doktor terkejut sebab abah dah berumur 80 tahun tetapi darah dia, kita tengok sendiri darah dia. Yang ini you all kena minta lah, jangan takut-takut lah, beranikan diri. Darah dia doktor kata macam orang berumur 40-an. Boleh tak? So masa tu I terkejut. Masa tu lah pergi tengok. Sebab to me, okay, secara terus terang masa tu memang untuk kata perubatan alternatif sahaja untuk abah. Tak terfikir benda lain. Tapi bila doktor terus cakap macam tu, oh there must be something inside Fermax. Sebab masa tu kita guna Fermax saja. So saya baca. Tapi pada permulaannya baca tu bukan ialah baca saintifik. Untuk pengetahuan semua, anak buah saya ni ramai yang doktor, cousin saya ramai yang doktor, sampai ada satu cousin 7 orang doktor dalam satu family. So benda-benda medical ni macam tetapi yang paling saya terkejut, yang ini perkataan yang mula-mula saya keluar. Okay, kalau nak ikut latar belakang saya memang pelik lah. Saya dulu kerja Nestle. So saya dah kerja Nestle Malaysia tapi I actually attached to international Nestle. So just imagine how much I draw. So age 50 I memang dah tak fikir banyak dah. I nak retire, I just want to go everywhere in the world. Okay. Sebelum retire pun memang saya fly over sana sini lah sebab itu memang kerja saya. Okay. So tapi bila itulah yang paling terkejut bila saya upline saya kat Chai dengan Lily. Saya kata kat dia orang, tahu tak bila I tengok marketing plan dia, senang nak buat, gila senang nak buat duit. Itu yang saya cakap mula-mula. Sebab produk dah tak boleh nak pertikaikan. Doktor sendiri yang buat produk tu kan. Formulation is from him. Okay. So tetapi bila saya tengok dia punya marketing plan yang mana orang yang tak pernah tahu pasal MLM, binary system, whatever, national, kita kena tahu financial part, whatever it is, international market kan. So kita kena tahu. So saya kata, ya Allah ya Tuhan, gila memang senang nak buat duit. So from that time, dalam masa beberapa bulan, saya terus masuk jadi mobile stockist. Tetapi saya, masa jadi mobile, every 2 days, I restock. Every 2 days, I restock. Dalam 1 minggu tu, saya stock up produk yang orang beli is more than 40k. Ini nak macam restock district stockist. Dalam masa 2 bulan, I upgrade terus pergi district stockist. Boleh tak? So, yang itu yang membuatkan saya gembira sangat dan juga gembira sebab dapat menolong orang. So I think
that's the story. So kalau nak tahu lebih lanjut, jom datang Setiawangsa. Search kita. Terima kasih Kak Lin. Okey, Kak Lin ni ada satu spa dekat Bukit Setiawangsa, Bukit Setiawangsa. Dan beliau juga sangat rajin ke HQ, tak pernah lepas peluang apa saja majlis ilmu di HQ boleh jumpa beliau di HQ setiap hari Rabu, atau apa-apa saja program besar RF3 beliau akan datang. Ya, kalau nak jumpa secara personal boleh, dia ada bagi tadi contact number dekat bahagian chat tu, siapa nak ambil nama. Kalau siapa nak produk, okey. So dekat dia ada satu spa tu bukan dia yang uruskan, dia ada orang yang menguruskan, dia cuma manage the center. Siapa nak guna yang mobile spa tu, nak guna spa, you can use the spa. Tetapi you kena contribute lah. So 25% to the spa. Tapi you can use facilities dalam spa. Yes. So dia dah ada center. So you nak gunakan, you nak buat kelas ke, nak buat sharing dekat center tu boleh. Terbuka sebenarnya. Alright. Okay, itu perkongsian daripada Kak Lin kita. So siapa lagi nak share? Sini. Siapa lagi nak share? Ke dah 11.30 ni? 11.30 ni ke, ataupun cukup juga hari ni 11.30 cukup hingga hari ni, ataupun kita nak share sikit ni. Kita golongan profesional bukan senang kita nak tarik golongan profesional. Kata orang, alah Tara, profesional ni tak pandang kan, orang yang tak ada berduit. Kita tengok kenapa orang yang profesional pun cari duit lagi walaupun mereka dah banyak duit. Sedang kita yang tak ada duit ni masih dah berkira-kira kan. So apa kata tadi Puan Azina, so saya jemput saya punya downline saya, Puan Rohana Ismail. Okey, mobile stokis saya daripada dari Shah Alam. Beliau merupakan bekas GM TNB. Bukan jalan-jalan income dia ni sebenarnya gaji di TNB je 40k sebulan tau. Pencen je. Kalau minta maaf Puan Rohana, saya cerita sikit. Orang kalau kenal dia nama TNB ni kan, TNB ni memang kalau pencen je jutawan lah. Pencen jutawan lah kan. So bagaimana beliau tertarik dengan bisnes ni walaupun dah pencen. Okay, dan bukan senang nak convince beliau, sebab ada orang dia ni dia nampak is produk kita ni skeptical. Betul Kak Lin sangat skeptical bila kita kata je produk lokal is tak ada kelas. Okay, so kita melihat pula pandangan Puan Rohana ni. Pada asalnya beliau pernah buat satu bisnes lain yang bernama tak perlu sebut, tapi ini pengalaman beliau. Kenapa beliau nampak bisnes ni nampak murni, harmoni dan okay, so jom kita dengar sedikit perkongsian daripada beliau. Silakan Puan Rohana daripada Shah Alam. Buka mikrofon Kak Ana. Assalamualaikum, selamat malam semua. Salam. Buka mikrofon. Dengar tak? Dah dengar. Okey, dengar. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Rohana Ismail daripada Shah Alam. Saya biasa-biasa je. Okay, saya biasa-biasa. Saya baru sangat. Sorry. Telefon ni. Alamak. Okey, saya baru saja, baru sangat-sangat join RF3 World. Beberapa tahun lah. Okey, saya lebih kurang 40 tahun berkhidmat di satu organisasi gergasi di Malaysia. Saya tak payah sebut sebab Puan Tara dah sebut tadi. Jadi saya mengambil keputusan untuk bersara awal. Saya dah bersara since 2017. Kini saya dah 63 tahun. Hampir 63 tahun, masuk 63. Saya pernah berkecimpung dalam network marketing dah satu company lah. Cumanya apa yang saya dia beauty ataupun cantiknya RF3. Yang pertama saya tengok, saya buat comparison daripada segi marketing plan. Yang keduanya, saya melihat bila saya berada di platform yang lama, saya dah naik satu level, almost diamond executive
Tapi saya tak boleh pergi, saya tak boleh push. Saya merasakan something not right somewhere. Jadi saya tanyalah, ada satu ustaz ni, saya tanya, apa yang dia maksudkan dengan patuh syariah? Pada ketika itu ya, sebab saya rasa saya tak boleh pergi. Saya walaupun saya push, tapi saya tak boleh pergi. Sampailah dia ada buat explanation apa yang dimaksudkan dengan patuh syariah. Kemudian saya realise mungkin itu bukan yang perlu saya continue. Saya immediately stop. Dalam tempoh yang saya berhenti itu, saya dikenalkan dengan produk ni. Sebenarnya kawan saya lah, sahabat baik saya. Saya cakap dengan dia, saya tak minat. Saya sangat tak suka dengan MLM ni. Tapi somehow rather saya diperkenalkan. Saya tak ambil masa yang sangat banyak. Saya rasa lebih kurang dalam 10 minit kot. Jadi yang memperkenalkan saya, yang datang berjumpa saya adalah Puan Tara sendiri. Saya cakap saya tak nak dengar pasal produk, saya nak tahu berapa. Dan dia kata okey, 2310. Saya pun join. Dan minggu pertama saya join, saya asyik lah. Saya sebagai ahli biasa pada ketika tu. Dalam tempoh 2 minggu, saya keep on ada ahli. Saya buat sharing je. Saya berkecimpung dalam HR ya. Jadi saya kata bab bercakap ni, saya tak boleh berhenti kalau saya bercakap. 3 jam, 7 jam saya boleh bercakap non-stop. So saya dalam masa 2 minggu, saya asyik lah telefon Puan Tara, tolonglah bagi produk kan. Akhirnya dalam tempoh 2 minggu saya decide untuk jadi mobile stockist. Sehinggalah hari ni. Jadi moral of story, kita jangan fikir pasal duit itu sekarang. Tadi saya ada terbaca lah, sementara saya nak tunggu tu saya terbaca ada satu chat dalam grup ni, dia kata macam mana nak buat closing kalau orang itu tak mampu. Sebenarnya banyak kaedahnya. Nak bertanya lebih lanjut, PM tepi yang siapa yang bertanya tadi. Banyak kaedah kita boleh bantu. Tapi yang penting dia nak berniaga. So lagi satu pada saya, networking ni yang cantiknya, yang ini berdasarkan experience saya, kita ada freedom of time. Kita boleh tentu pukul apa kita nak jumpa orang. Kita tak ada, kita jadi bos sendiri. Kita tak ada KPI. Kalau orang yang pernah bekerja, kita dipantau sentiasa. Tiap-tiap tahun kita akan dinilai prestasi. Kalau bagus baru dapat extra bonus. Kalau tak ada, tak ada. Kemudian kita, bila kita bekerja, waktu kita sangat 85-85. Kita day in, day out. Kata kalau 30 tahun waktu kita, memang kita bekerja begitu. Kita tak ada masa. Sebabnya, cumanya yang cantik kalau kita bekerja, tiap-tiap bulan kita pergi dekat dinding, kita tekan dia mesin tu, duit keluar. Itu kalau kita bekerja. Konsepnya, tapi yang the beauty yang saya lah selepas saya punya experience, saya tentukan siapa saya nak jumpa, bila saya nak jumpa, berapa orang saya nak jumpa, berapa lama saya nak jumpa. Saya decide. So, konsep I am the boss. Tak ada boss dah lagi. Puan Tahara pun bukan bos saya. Saya bos pada diri saya sendiri. Pilihlah masa, pilihlah hari, pilihlah tahun, pilihlah siapa. So, you boleh mula daripada sharing. Sharing itu kena ingat ya, saya punya pengalaman. Sharing ini kita jangan menghafal Tadi semuanya tengok slides ya. Tengok dengar Puan Tahara bercakap. Jangan ikut cara Puan Tahara kalau anda tak faham. Kalau tak faham, bila orang tanya, tergigit lidah. Okay? So, tengok dulu slide itu, fahamkan dengan kefahaman sendiri. Jangan guna ayat-ayat perkataan yang bombastik, tak ada orang tahu. Kalau kita jumpa makcik-makcik yang dekat kampung, kita cakap perkataan yang sangat melangit tinggi, dia pening tau. Jadi caranya, kita bagi salam kalau orang kampung kan. Jadi kita tanya, apa khabar, sihat sebenarnya.
Karena itu ada di sini. Barulah baru kita cerita pasal, jangan terus-terus cerita pasal marketing plan. Jangan terus-terus cerita pasal produk. Jadi dia ada teknik ya. Jadi nak tahu, pergilah kelas. Betul. Teknik. Okay, jangan main suka-suka je. Jangan main suka-suka. Pergi jumpa, nak jumpa lah. Tapi tak boleh jumpa. Okay. So, saya tak tahu kenapa. But anyway, apa yang saya nak share, belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Walaupun saya dah at this age saya tetap belajar. Sebab kita nak belajar kaedah menyampaikan maklumat. Kita nak belajar kaedah macam mana mula bual bicara. Sebab manusia ni berbeza-beza. Kita tak boleh pukul rata dia sama. Okay? Jadi itu tujuannya kalau kita pergi kelas. Jadi kan siapa-siapa, kalau ada Zoom, joinlah Zoom. Dia berbeza-beza. Alamak, saya rasa line saya tak betul. Sebab saya tak berada di... Okey Kak. Okey, Akak dekat ni. Saya doakan semoganya semua di dalam grup ini, insya-Allah ya, semoga berjaya dan insya-Allah jumpalah you all di pentas jutawan bersama Puan Tahara. Amin. Waalaikumsalam. InsyaAllah sama-sama jutawan. Okay. Kita tarik kawan-kawan kita ni semua jutawan dunia akhirat. Kalau tak jadi jutawan, jadi dermawan. Tak jadi dermawan, jadi hartawan. Alright. Okay. Alhamdulillah, itu dia sifat kita yang sangat hebat. Kalau kita minta tolong dia satu, dia bagi sampai 10. Kalau kita nak dia bercakap seminit, dia akan bercakap berjam-jam. Kalau kita nak minta ilmu sikit, dia akan bagi. Sehingga kan kita sampai kata orang penuh baldi, mana nak simpan. Cuma buat tak nak buat, and then saya sangat berbesar-besar hati. Saya berasa sangat seronok malam ini. Saya berasa sangat kerja juga. Terima kasih banyak-banyak dengan perkongsian Puan Azlina, dengan Cik Puan Rohana kita. Mereka adalah orang yang sangat hebat. Tapi sebenarnya kita semua bukan hebat. Kita bukan dilahirkan hebat, tapi kita boleh menjadikan diri kita hebat. Saya pun tak tahu dari mana saya dapat bercakap macam ni malam ni. Tapi betul juga kata Puan Tara, kata Puan Rohana. Puan Rohana bercakap begitu sebab dia di bidang itu bertahun-tahun dalam kerjaannya dahulu. Dan walaupun beliau sudah berhenti dan sepatutnya pension boleh berjalan kan macam Puan Azlina, tapi mereka masih bersemangat nak belajar. Apatah lagi macam kita yang serba-serbi kekurangan. Sedangkan dalam agama kita pun menuntut kita untuk belajar. Dan saya rasa sangat seronok malam ini kerana kita berada di dalam bermacam-macam kumpulan, tapi kita masih di dalam satu bumbung di bawah RM Tribun. Saya rasa tidak rugi kalau saya membantu Puan Cecilia, membantu Rujia, and Norita, Richard, kawan saya Tracy. Kami sebenarnya di dalam Sarawak, tetapi kami berlainan tim, berlainan leader. Tapi saya seronok. Kan Puan Cecilia, Norita, kami seronok bila kami mengadakan perjumpaan setiap Jumaat pada pertengahan tahun ini tadi. Setiap Jumaat kami berkumpul. Walaupun tak ada orang datang, seorang pun tak datang. Kami berjumpa, kami berborak, kami berkongsi sesama kami sendiri. And then Puan Cecilia, Norita, kawan saya Rujia, kalau kita ada kawan baru, kita tak boleh cakap, kita ajak pergi minum, kita ajak pergi borak-borak santai, kita boleh berkumpul. Madam Cecilia, you boleh contact I. You boleh cakap, okay kita Sofia, I ada kawan lah, kita pergi minum manakah? Kita boleh. Kalau saya berada di Miri, saya pun mengikut suami ke Kenawit. Kenawit ini adalah dalam daerah Sibu di Sarawak. Dan saya welcome kepada siapa-siapa yang dalam grup ini nak datang ke Sarawak, nak buat apa ke kita di Sarawak boleh. And then saya lebih suka kalau boleh Puan Tara selalu anjurkan Zoom meeting macam ni.
Saya suka. Terima kasih Ya, saya- Puan Sofia. Ya, saya rasa saya nak bercakap lagi lah Tara. Saya nak bercakap nampak? lagi. Saya nak bercakap lagi. Sebab apa? Sebenarnya ini adalah request daripada Yeah. beliau. Sebab dia orang sebenarnya cabar diri. Okey. Sekali lagi sebenarnya dia PM saya semalam. Tara, boleh tak saya nak buat Zoom? Sebab dia jauh, kata dia jealous sangat dekat HQ. Sebab apa? Setiap minggu ada kelas, setiap minggu ada kelas, setiap minggu ada kelas. Tak sangka Syarat lah, dengan kelas. Tara dah Ah. dapat adakan terus pada malam ini. Lepas tu dia kata, Saya okey. dapat. Kan, saya tunggu dia cabar diri dia. So kata dia, okey, faham. Dia cakap, saya bagi dia link, saya bagi dia poster. Dia kata untuk tim dia jap, tak ada. Aku pergi PM tepi semua tim lain. Dia kata Tara tak ada orang. Tak kisah, mesti ada je orang. Alhamdulillah, hari ni dia belajar sesuatu. Dia sebenarnya hari ni nampak kelebihan. Bila kita tak sangka, dia dah break dia punya personal best. Tahu? Dia kena bagi peluang. Kalau tak start dengan peluang ni, dia tak tahu kat mana kelebihan dia. So hari ni yang kata dia takut-takut nak jumpa orang, dia sebenarnya kalau depan saya menggigil. Menggigil. Betul. Saya tak pernah bercakap macam ni depan Tara. Okey. Jadi Alhamdulillah. Tahniah Puan Sofia. Terima kasih banyak. Hari ni adalah satu kelebihan, peningkatan, keberanian. Yang penting keberanian. Keyakinan tu. Betul, salah, tak ada masalah. Nanti kita ulang balik lagi. So kawan-kawan yang di luar sana, yang lain, boleh request sebenarnya. Request. Saya tak boleh nak ikut jadual saya. Kalau siapa nak, berapa orang yang join, kita on je. Kita on je. Don't worry. Ada orang, tak ada orang, kita doa je. Biar Allah yang hadirkan mereka kepada kita. Yang penting, kita request, kita belajar untuk diri kita. Tahniah Kak Sofia hari ni. Kalau dia tak bercakap, siap dia. Sebab apa? Dekat poster dah ada gambar dia. So siapa nak beranikan diri, mari sini request, gambar letak kat poster. Lepas tu kita apa tahu? Kita lelong gambar tu. Biar dia tahu. Tengok siapa yang masuk. Ambil kau 44 orang hari ni secara total. Seronok, sangat seronok. Sangat seronok. Kawan-kawan. Sofia sangat hebat hari ni. Ya, terima kasih. Dan saya cabar kepada kawan-kawan yang berada di Sarawak, Rukia, Tracy, Melia, Lorita, Richard, hi. Next time, your turn, okay? Wah. Boleh. Dia akan jadi apa tahu? Dia akan jadi apa? Pembuka dan penutup bicara. Wah, sekarang dia sudah jadi kapten daripada Sarawak. Mesti. Boleh, Siapa Sofia, lagi? boleh. Siapa lagi? Yes. Okay. Siapa lagi nak buat? Siapa lagi nak cakap kan? Betul. Okey, dah. Kesian Kak Sofia. Puan Tara, Puan Azlina, Puan Rohana, seronok. Betul. Kita jumpa orang, kita jangan terus tembak. Kita jangan terus tembak. Kita tengok orang tu, kita bagi salam, tanya apa khabar. Kita borak macam biasa kan. Kalau dia jual kuih, kita cerita pasal kuih. Tracy, yes, you must follow me. Next, your turn. Okay? I cabar you. Okey, jom buka kamera. Mana? Jom buka kamera, kita ambil gambar. Jom. Last. Okay, jangan angkat. Tracy buka kamera, Tara. Tracy. Buka kamera. 3. Lepas ni tak geng lah. Siapa tak buka kamera, lepas ni siapa tak buka kamera, kita outkan dia. Boleh tak? Dia tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Denda RM5. Kena hukum bawah RM5. Okey, setakat itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat sekalian di seluruh Malaysia, di Borneo, di utara, selatan, timur dan barat. Terima kasih atas support anda. Terima kasih atas kehadiran anda. InsyaAllah jika ada permintaan, kita buat lagi. Assalamualaikum. Bye.